Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua murid tahun 5 sekalian. Okey, baik, pada pagi ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam mata pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 5. Okey, dalam tajuk Sistem Reproduktif Manusia bersama Cikgu Jazli bin Johari. Okey, cikgu doakan semua berada dalam keadaan sihat walafiat bersama keluarga tersayang dan bersedia untuk PDPR kita pada pagi ini. Pada pagi ini kita akan belajar mengenai proses kejadian manusia. Baik, pada pembelajaran yang lepas, cikgu telah mengajar mengenai sistem reproduktif lelaki dan perempuan. Okey, semua melihat pada gambar yang telah cikgu lampirkan. Okey, gambar yang cikgu lampirkan ini ialah gambar sperma. Sperma dihasilkan oleh testis dan disalurkan oleh zakar. Okey, sperma ni rupanya seakan seperti berudu. Okey, dalam satu titisan air mani lelaki ada berjuta-juta sperma. Okey, sperma ini tadi akan disalurkan ke faraj perempuan dan akan berenang melalui uterus dan seterusnya ke tiub falopio dan berjumpa dengan ovum. Macam mana proses tu kita tengok pada gambar yang cikgu lampirkan pula di sini. Okey, yang ini ialah sistem reproduktif perempuan. Okey, zakar tadi akan dimasukkan ke dalam faraj. Seterusnya, sperma akan disalurkan. Sperma yang disalurkan oleh zakar akan melalui faraj, uterus dan seterusnya akan masuk ke tiub falopio. Dia akan jumpa ovum di tiub falopio. Okey, ovum tu tadi ialah telur yang dihasilkan oleh ovari. Okey, di situlah persenyawaan berlaku. Kejap lagi kita akan tengok macam mana sperma ni tadi masuk ke dalam ovum ataupun berjumpa dengan ovum. Okey, persenyawaan. Persenyawaan berlaku apabila sperma disalurkan ke dalam faraj dan bersatu di dalam ovum. Awak tengok, dalam berjuta-juta sperma yang disalurkan tu, okey, hanya akan ada satu sahaja sperma yang akan disenyawakan oleh ovum. Ada satu sahaja. Proses kejadian manusia seterusnya, proses pembesaran janin. Okey, percantuman sperma dan ovum akan menghasilkan satu sel. Okey, dia akan jadi satu sel. Sel ini tadi akan berganda menjadi 2, seterusnya 4, 8 dan seterusnya akan menjadi zigot. Zigot tu dah banyak, sel-sel tu tadi dah berkembang. Dia akan menjadi zigot. Zigot tu tadi akan seterusnya melekat di dinding uterus. Siapa yang tak tahu kat mana uterus, boleh rujuk pada gambar sistem reproduktif perempuan yang cikgu telah lampirkan sebelum ini. Okey, zigot seterusnya membesar dan menjadi embrio. Ni contoh gambar embrio cikgu lampirkan. Embrio ni tadi membesar di dalam uterus. Okey, seterusnya kita akan tengok. Okey, embrio seterusnya akan membesar dan menjadi fetus. Fetus. Proses ini mengambil masa selama lebih kurang 9 bulan. Daripada sperma tu tadi disalurkan bersenyawa dengan ovum di dalam tiub falopio, seterusnya menjadi sel, sel menjadi zigot, zigot menjadi embrio, embrio menjadi fetus. Okey, fetus seterusnya akan jadi bayi lah, bayi. Bayi ni tadi mengambil masa 9 bulan untuk membesar di dalam perut ibu dan seterusnya akan dilahirkan apabila cukup umur ataupun matang di dalam kandungan ibu. Awak boleh tengok pada gambar rajah yang cikgu lampirkan macam mana proses itu berlaku. Okey, baik, sekian sahaja pembelajaran kita pada pagi ini. Okey, cikgu harap semua dapat apa yang ilmu yang cikgu sampaikan dan cikgu telah lampirkan tugasan di dalam grup Telegram kelas masing-masing. Cikgu harap semua dapat menyiapkan tugasan yang cikgu berikan. Baik, kita jumpa lagi dalam pembelajaran yang akan datang.
Sekian saja daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi